Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا علما نافعا يا أرحم الراحمين أما بعد Alhamdulillah yang dikasihi muliakan para jemaah muslimin dan muslimah yang dirahmati dikasihi lagi sayang Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah SWT di pagi yang penuh kebahagiaan, penuh keberkatan ini kita ditempatkan di Allah SWT semata-mata dengan rahmat, ihsan, kasih sayang, inayah dan taufik kepada Allah SWT. Alhamdulillah, kita dapat tunaikan fadhil subuh berjemaah dan dapat kita masukkan lagi dalam pelajaran tafsir. Jadi insya-Allah segera meneruskan kita lihat surah Nisa ayat yang ke-59. Surah Nisa ayat yang ke-59. Baik, sebagai renungan kita dalam ayat yang lepas, maka Allah perintahkan supaya berlaku adil dalam melaksanakan hukuman, menjadi hakim dan sebagainya, maka hendaklah berlaku adil. Itulah perintah yang merupakan kewajipan bagi kita umat Islam. Baik, dan seluruhnya, kemudian pula Allah Ta'ala tukar lagi perintah supaya taat kepada pemimpin dalam perkara yang makruf. Makruf ini perkara yang elok je lah, ya. Jadi insyaAllah kita lihat pada ayat yang seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Baik. Jadi dalam ayat ini maka Allah Ta'ala menyeru kita, Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Siapa mereka beriman? Iaitu orang beriman kepada Allah Ta'ala dan apa dibuat oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu iman, ya. Baik. Apa yang Allah Ta'ala perintahkan? Tu, ya. Allah Ta'ala perintahkan tu, ati'ullah. Pertama sekali, ati'ullah, taatlah kamu kepada Allah, wa ati'ur rasul, dan taatlah kepada rasulnya, wa ulil amri minkum, dan ulil amri di antara kamu, iaitu pemimpin-pemimpin pemerintah di kalangan kamu. Baik. Jadi kalau kita lihat daripada ayat ini, maka Allah Ta'ala kaitkan, ya. Yang pertama sekali, maknanya kita beriman dengan taat kepada Allah Ta'ala, kemudian kepada Rasul. Itu perkara yang semestinya. Dan ada satu lagi di golongan kelompok manusia yang menjadi penguasa ataupun yang diberi amanah untuk menguruskan masyarakat, menguruskan kehidupan manusia ini.
yang disebut ulil amri, iaitu mereka yang ada kuasa dan boleh perintah tadi. Baik, jadi di sini kita kena ingatlah bahawasanya sebenarnya taat kepada pemimpin, taat kepada pemimpin itu adalah satu kewajipan. Satu kewajipan. Selagi mana pemimpin itu beriman kepada Allah Ta'ala Rasul, sebab tu Allah kaitkan Allah dan Rasul dahulu. Nampak tak? Jadi kalau bukan Islam, tidak wajib. Nampak ya? Kalau Islam tak wajib. Apatah lagi kalau perkara tadi bercanggah dengan syarak. Tapi kalau perkara tadi ada kebaikan untuk dunia dan juga boleh buat pada akhirat, tidak menjadi masalah. Tak ada masalah tadi. Baik. Jadi taat kepada Allah ni, kepada Rasul, iaitu maknanya dengan berpegang kepada Al-Quran, bersandar kepada Al-Quran dan juga sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebabnya pada sambungan pada ayat nanti, maka Allah jelaskan, kalau ada apa-apa sekalipun, perselisihan ke, perbantahan ke, apa yang tak setuju ke, rujuk semula kepada kitab Allah dan dengan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini apa Allah Ta'ala bagi dah. Allah telah bagi dah landasan kepada umat Islam supaya mereka berpegang teguh tu hablum minallah wa hablum minan nas. Kita berpegang dengan apa yang Allah Ta'ala perintahkan dan juga kepada apa yang baik dibuat oleh manusia tadi. Baik. Dan di sini pertama Allah Ta'ala, yang kedua Rasul, itu yang semestinya, sebab itu berkaitan agama. Yang ketiga, dikaitkan ketiga, hampir guna mereka ni, iaitu ulil amri. Yang maksud sini adalah pemimpin-pemimpin di kalangan umat Islam, selagi mana mereka berpegang dengan syariat Allah. Selagi mana mereka berpegang dengan syariat Allah, ketika mana itu kita ingat, tidak ada sebarang ketaatan kepada sebarang makhluk, walaupun siapa dia, sekiranya mengajak melakukan maksiat kepada pencipta, iaitu kepada Allah Subhanahu Taala. Jadi kata ulama, daripada sini dalil menunjukkan bahawasanya pemimpin-pemimpin, mesti syarat pemimpin ini mesti beriman, berpegang dengan agama yang sebenar. Jadi kata ulama, pemimpin-pemimpin wajib taat kepada mereka. Yang mana mereka ini wajib merupakan orang Islam di segi zahir dan batin. Zahir dan batin. Bukan nampak ini? Bukan mereka itu orang Islam tapi hanya bentuk rupa sahaja. Tetapi mungkin dalaman atau luaran dia tadi bercanggah dengan syariat. Itu tak wajib kita nak. Tak wajib kita nak mentaati mereka. Subhanallah. Jadi inilah sebab tu Allah Ta'ala bagi clue kepada kita dah. Berkeluh kepada kita. Pertama, nak pilih pemimpin. Pilih pemimpin mestilah yang pertama sekali Islam. Walaupun sekarang kita ada masyarakat majmuk sekalipun, kita kena lihat dah. Kita kena lihat. Bukan kita kata kita nak menolak mereka terus. Selagi mana mereka boleh taat kepada kita, boleh terima Islam ni, meletakkan pada tempat yang betul, tempat yang paling atas sekali. Kalau kita lihat kepada kepada kita perlembagaan negara kita pun, tu. Dan juga kepada kita tengok undang-undang yang telah ditubuhkan untuk negara kita sekalipun, Islam adalah agama rasmi persekutuan. Islam adalah agama rasmi. Jadi tidak ada sebarang manusia yang boleh condemn. Ini negara kita. Kita yang bertakbir, kita perintah. Sebab tu, kalau mereka yang nak campur tangan dengan kita dan nak mengkritik Islam, sepatutnya tidak ada tempat untuk mereka. Tidak ada tempat untuk mereka. Bukan tempat Sebab kita ini umat Islam sepatutnya diperintah oleh pemimpin-pemimpin yang Islam. Tapi Islam kata ulama bukan bentuk rupa saja. Nanti tunjuk kat pengenalan, ini saya Islam. Tak berguna itu.
tapi nak kepada zahir dan batin, yang berpegang kepada kitabullah dan juga sunnatul rasul. Baik. Jadi tentang ayat ini, Imam Bukhari diriwayatkan daripada Ibn Abbas, ya, daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ati'allahu wa ati'ur rasul wa uli amri minkum. Baik, katanya, kata Ibn Abbas, baik, ayat ini telah diturunkan tentang Abdullah bin Huzafah bin Qais bin Adi, ketika mana dia diutuskan oleh Rasulullah SAW dalam satu pasukan. Pasukan tentera ni. Baik, inilah dikeluarkan oleh imam-imam muhaddisin, kecuali Ibn Majah saja. Malahan Imam Tirmizi mengatakan hadis ini adalah hasan qarib. Ada dua sanad, ya. Sanad hasan, itu yang tahap yang kedua dalam hadis sahih, satu qarib, sebabnya tentang perawi tadi. Okey. Jadi nak jelaskan, walau dan kalau apa sekalipun, sebab tadi sahabat tadi dia menjadi, kita kata, komander dalam tentera. Jadi itulah maksud dia. Rasulullah suruh mereka ni yang menjadi di bawahnya itu supaya taat. Supaya taat tadi. Baik, Imam Ahmad dia riwayatkan daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, katanya, kata Sayyidina Ali, hampir sama juga. Rasulullah SAW telah mengutus, ya, sebuah pasukan dan melantik seorang Ansar. Ansar, mana sahabat daripada Madinah tu, sebagai pemimpin pasukan itu. Okey, baik. Ketika mereka keluar, ketika mereka keluar dari pasukan ni, baik, maka dia timbullah dia marah kepada dia marah kepada pasukan ni tadi kerana satu perkara. Lalu katanya kepada mereka, ya, bukankah Rasulullah SAW telah perintahkan kamu supaya taat kepadaku? Mereka pas kata jawab, betul. Dia bertanya lagi, baik, kumpulkanlah kayu api. Kayu api tak? Biasalah zaman dulu bukan gunakan kayu api kan tak? Kumpul kayu api, kemudian dia minta api. Lalu dia bakarnya. Kemudian katanya lagi, maka dia perintahkan mereka, dia perintahkan mereka supaya masuk, masuk ke dalam atau kemah dan sebagainya tadi. Tidak. Baiklah. Jadi sini kata Sayyidina Ali, maka seorang pemuda di antara mereka itu, dia berkata di kalangan pasukan tadi, ya, sesungguhnya jika kamu lari, kamu tidak taat tadi, kamu lari menuju kepada Rasulullah, untuk menghindarkan diri kamu daripada api ini, janganlah kamu terburu-buru, jangan kamu cepat bertemu dengan Rasulullah SAW. Dia kata apabila baginda perintahkan kamu, diandai kata untuk masuk api itu, maka kena masuklah. Jadi mereka pun kembali kepada Rasulullah, tak puas hati dengan komander tadi. Ya, mereka menceritakan hal itu kepada Rasulullah SAW. Maka sabda Rasulullah SAW, "Lau dakhaltumuha ma kharajtum minha abadan, innama ta'atu fil ma'rufi." Jadi Nabi kata, seandainya kamu masuk ke dalam api itu, pasti kamu tidak akan keluar lagi daripada selama-lamanya. Mana kamu akan kekal api itu sampai kiamat. Sebab tu Nabi kata apa? Ketaatan itu hanyalah berlaku pada satu yang ma'ruf. Ma'ruf ni satu yang tidak dengan syariat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dalam kitab sahih mereka. Baik, sementara riwayat daripada Abu Daud diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, sabda Rasulullah SAW, nak ceritakan tentang ketaatan pemimpin kepada manusia, ya. As-sam'u wa ta'atu 'alal mar'il muslimi fima ahabba wa kariha ma lam yu'mar bi ma'siyatin fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'ata. Dengan hadis-hadis elok Nabi kata apa? Mendengar dan taat adalah kewajipan seorang muslim. Seorang muslim dalam keadaan suka atau tidak suka, selama mana tidak diperintahkan berlaku maksiat. Lagi tak berlaku maksiat, suka tak suka kena terima juga. Jika diperintahkan berbuat maksiat,
tidak wajib lagi untuk mendengar dan taat pula. Tak wajib dah. Hadis ni adalah riwayat Bukhari Muslim. Baik, sementara riwayat daripada Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu katanya, kami pernah baiat dengan Rasulullah. Baiat ni perjanjian setia. Baiat Rasulullah supaya mendengar dan taat. Dengan pemimpin dan taat. Baik, dikala senang maupun susah. Sebab mereka pernah baiat Rasulullah. Sebab apa? Nak janji nak tolong Rasulullah. Tak kira senang atau susah tadi. Dan dikala harus mengorbankan kepentingan peribadi sekalipun. Terlebihkan agama ya. Baik, kami pun berbaiat kepada Rasulullah supaya kami tidak mencabut kepimpinan dari yang berhak memegangnya. Maknanya kalau Rasulullah lantik siapa-siapa jadi pemimpin pun, maka kena ikut. Baik, lalu sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, baik, illa an tarau kufran bawahan indakum fihi minallahi burhanun. Tu Nabi kata taat pada pemimpin tu setara mana? Kecuali apabila kamu melihat kekafiran yang jelas. Kafiran jelas. Jangan nampak tak? Jadi makna kalau pemimpin yang kafir, tak wajib taat tu. Sedangkan kamu memiliki dalil bukti pada Allah, apa yang kamu kena buat. Tu. Baik, ini juga daripada hadis Bukhari Muslim. Baik, daripada riwayat Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, isma'u wa ati'u wa in umira alaikum 'abdun habsyiyyun ka'anna ra'sahu zabibatun. Jadi Nabi dah beritahu dah, dengar dan taatlah kamu sekalipun pemimpin kamu adalah seorang berbangsa Habsyah, Ethiopia. Biasanya yang kulit hitam dah. Yang kepala tu rambutnya seakan macam buah kismis. Sebab bergulung-gulung kan. Kalau buah kismis kalau kering nampak tak berkedut. Itu dah hadis Bukhari. Jadi Nabi kata jangan kamu lihat siapa jadi pemimpin. Nampak asalnya taat dia. Tapi kita syaratkan tadi apa? Islam dan melakukan yang makruf. Okey. Baik, daripada Ummul Husain radhiyallahu anha, dia pernah mendengar Rasulullah SAW dalam khutbah Hajjul Wada'. Hajjul Wada'. Maka Rasulullah ada menjelaskan, "Law istu'mila 'alaikum 'abdun yaqudukum bi kitabillahi isma'u lahu wa ati'um." Okey, nak syarat dia pemimpin. Rasul kata apa? Sekalipun yang memerintah kamu adalah ada seorang budak, ada seorang hamba, dia memimpin kamu dengan kitabullah, mana berpegang dengan Al-Quran ya. Tu. Maka dengar dan taatlah kepadanya. Okey, itu clue kita sekarang. Selagi mana pemimpin itu pegang dengan Al-Quran, pegang dengan sunnah, ya taatlah. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Semua kita dengar ni hadis sahih belaka. Baik, dalam hadis lain ada lafaz yang disebutkan abdan habsyiyan majzu'an. Majdu'an. Sekalipun budak ataupun kita hamba Habsyah. Habsyah hamba yang kulit hitam tadi ya. Yang kudung salah satu daripada anggotanya. Makna pula walaupun dia cacat kudung sekalipun, kalau dia dilantik sebagai pemimpin, maka kena taat pada dia. Baik, dalam hadis muttafaqun alaih Bukhari Muslim diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, maka Rasulullah SAW juga bersabda, "Man ata'ani faqad ata'a Allah, wa man 'asani faqad 'asa Allah, wa man ata'a amiri faqad ata'ani, wa man 'asa amiri faqad 'asani." Ini dalam riwayat yang memang kuat, yang sahih. Bukhari Muslim Kata Nabi, barang siapa taat kepadaku, taat pada Rasulullah, mana ikut sunnah baginda, maka dia telah taat kepada Allah. Tu nampak. Jadi hari ini kalau kita betul-betul tunjuk kita ni sayang kepada Islam, kita cintakan Islam, kita taat kepada Allah, wajib ikut sunnah Rasulullah. Nampak tak? Jadi ada puak yang menolak hadis, anti hadis, maka mereka ini sebenarnya telah jadi orang fasik. Mereka ini benar-benar orang fasik yang menolak hadis. Tu. Sebab Nabi kata dah, taat kepada Nabi bermakna dia taat kepada Allah. Dan barang siapa yang maksiat kepadaku, atau menentang hadis Nabi, menentang perjalanan apa yang dibuat oleh Nabi, maka bererti bermaksiat kepada Allah.
Tu maknanya. Jadi maknanya kalau menentang apa yang dibuat oleh Rasulullah, maka dia melakukan maksiat kepada Allah. Ya. Baik, barang siapa yang mentaati amirku. Tu. Amirku maksudnya yakni pemimpin yang memimpin kamu. Maka bermakna dia telah mentaati aku. Dan barang siapa yang menderhakai amirku, iaitu yang dilantik sebagai pemimpin, maka berarti dia telah menderhaka kepadaku. Allahu Akbar. Nabi kaitkan apa? Taat kepada pemimpin hampir sama kepada taat kepada Nabi. Baik, kenapa Nabi kata begitu? Bila mana pemimpin ini menegakkan agama Allah, kitab Allah dan juga sunnah Rasul, ialah mereka ini sebagai wakil kepada Nabi SAW. Nampak? Mereka sebagai wakil. Jadi wajib taat. Ya? Tapi kalau pemimpin yang jauh daripada kitab, kalau bukan Islam ni saya terus jauh daripada kitab, jauh daripada sunnah, tak wajib kita nak mentaati mereka. Allahu Akbar. Ya? Tu. Oleh sebab itu nampak hadis yang kita dengar ni seolah menerangkan apa yang ada dalam Al-Quran. Sebab Allah sebut ati'ullah, taatlah kepada Allah, iaitu berpegang dengan kitabnya, ya, semuanya Al-Quran. Wa ati'ur rasul, dan taatlah kepada Rasul, iaitu berpegang kepada sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian baru yang ketiga Nabi kata, Allah Taala beritahu wa ulil amri. Ulil amri adalah pemimpin di kalangan kamu. Iaitu baik apa yang mereka perintahkan kepada kamu, ya, selagi mana dalam bentuk ketaatan kepada Allah, bukan maksiat kepadanya. Ya. Kerana tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bentuk maksiat kepada Allah. Ya. Sebab tu dalam satu hadis sahih, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamat ta'atu fil ma'rufi. Ketaatan itu hanya dalam perkara yang makruf, perkara yang elok, perkara yang elok untuk duniawi sekalipun yang elok tidak jadi masalah. Dan apatah lagi ia tidak bersangka dengan syariat. Dan apatah lagi kalaulah perkara tadi dapat menguatkan lagi agama, jawapannya ya. Itu yang kita kena ikut. Tu. Baik, oleh sebab tu Allah Ta'ala yang maha adil, Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Jadi Allah Ta'ala pesan kepada kita. Sebab tadi Allah sebutkan taat pada Allah, taat pada Rasul dan juga pemimpin. Pastilah manusia ni akan bercanggah. Tidak akan bercanggah. Cuba kita lihat. Zaman Rasulullah tu kita tak pula, sebab mereka ni lebih kepada menghormati, memuliakan Nabi SAW. Bila kita tengok pada zaman sahabat, ada mula dah. Nampak tak? Pada zaman sahabat, dah mulalah bentuk percanggahan. Tu. Cuba lihat dah. Terutama tu masa wafat Rasulullah, nak lantik sebagai Khalifah Rashidin, nak lantik Abu Bakar, itu pun ada pertikaian. Tetapi taklah teruk mana. Sebabnya sahabat-sahabat yang besar masih ramai lagi ketika itu, dan mereka ini lebih menyokong kepada apa yang kita telah lihat dan kita ketahui. Baik, dan seterusnya sebab itulah Allah telah perintahkan kita umat Islam supaya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah apabila berlaku perselisihan. Tu. Apa sekadar perkara sekalipun, walaupun duniawi, hendaklah kita tatbikkan, kita padankan dia dengan kena Al-Quran dan juga Sunnah. Tu, ya. Sebab tu kita tak boleh buat sendiri. Jadi kita kena carilah ulama-ulama, ya, untuk selesaikan masalah dan sebagainya. Ya. Sebab tu dikaitkan ulil amri ni, mereka ini tak boleh lepas daripada ulama. Tu ya. Sepatutnya yang menjadi penasihat mereka adalah alim ulama, bukan orang biasa. Tapi sekarang ni banyak kepada kita hanya boneka sahaja. Ya, cuba kita tahu, hanya boneka sahaja. Sebab pemimpin lebih daripada orang duniawi. Lebih daripada orang duniawi. Malahan kalau kita lihat dalam struktur struktur kita kata hariki, ya, dalam pemerintahan dalam satu, ya, kita kata institusi pun banyak orang duniawi yang di atas. Memang kita kata ada kepakaran kepada mereka, ya. Tetapi dalam hal-hal yang berkaitan dengan syariat tak dapat tidak, maka ya, jangan terlepas pandang untuk rujuk kepada alim ulama. Itulah. Baik, jadi perintah. Sebab tu ayat seterusnya maka Allah Taala berfirman,
Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih. Itu Allah pesan dah. Jika kamu berlainan pendapat, berselisih pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah. Berpegang kepada Allah iaitu makna berpegang kepada Al-Quran dan kepada Rasulnya, iaitu sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Tu. Baik, kata Mujahid dan juga ulama-ulama salaf kata bermakna iaitu sebab itu kembali pada Allah Rasulnya, iaitu maknanya kembali rujuk berpegang kepada kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini merupakan perintah Allah. Nampak? Supaya segala sesuatu yang diperselisihkan ataupun dibahaskan sesama manusia, baik hal-hal yang berkaitan dengan usuluddin sekalipun, masalah tauhid, ataupun furu', fiqh dan sebagainya, maka wajiblah rujuk kepada kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu. Sebab tu kalau kita lihat jadi kalau kita lihat maka dalam ayat yang surah Asy-Syura surah Asy-Syura ayat yang ke-10 ni Allah Taala pesan hampir sama aja. Ba'd billahi syaitanir rajim wa ma ikhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah. Tu. Tentang apa pun yang kamu berselisihan, maka keputusannya diserahkan kepada Allah, iaitu mana kembalilah rujuk kepada kitab Allah. Allahu Akbar. Kalau kita lihat ini, berapa kerat negara Islam yang berpegang dengan kitab Allah. Allahu Akbar. Bukan kita kata bahawa yang kita ni dah kita panggil negara majmuk, kita campur dengan negara kita kata hak yang kita nampak sekarang Arab Saudi sekalipun senang saya bagi. Nampak tak? Di mana kalau kita menyimpang sedikit demi sedikit, adalah tandanya kemunduran di kalangan umat Islam. Bukan kemajuan. Kemajuan umat Islam adalah apabila Islam tadi dapat ditegakkan di bumi Allah Ta'ala, maka insya-Allah Allah akan turunkan rahmat. Allah turunkan rahmat. Jadi manusia akan hidup aman damai. Allahu Akbar. Baik, jadi apapun yang ditetapkan oleh kitab dan as-sunnah serta dalil tentang kebenarannya, itu dalam kitab Allah dan juga sunnah tadi, maka itulah kebenaran. Itulah yang kita kena pegang. Dan selain kebenaran itu tidak ada lain lagi kecuali kesesatan. Ingatlah, kalau selain kebenaran ditolak, maka bermakna itu manusia berada dalam kesesatan. Baik, dan kemudian Allah syaratkan siapa yang boleh berpegang dengan kitab Allah dan sunnah Rasul tadi. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Itu syarat dia. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kiamat, hari akhirat. Itu Allah Ta'ala katakan orang yang boleh berpegang dengan kitab Allah dan sunnah Rasul, orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan yakin janji Allah Ta'ala pada hari kiamat. Jadi maksudnya segala yang kamu berlaku perselisihan, pertengkaran, ataupun ketidakpastian kamu itu, hendaklah kembali kepada kitab Allah dan sunnah Rasul. Letakkanlah hukum di antara kamu itu mengikut kepada kedua-dua landasan tadi, iaitu Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhir ni pun kita lihat sama-sama kita, Melayu kita ataupun sama Islam kita pun, gini begitu begini. Kenapa tak? Kembalilah kepada kitab Allah. Sebab Allah dah pesan dah. Kalau kamu berselisih, kadang-kadang bukan apa? Pok ni nak kata dia betul, pok lain salah. Hak ni sebenarnya manusia ni lebih kepada nak menang. Bukan nak mencari kebenaran. Imam Syafi'i rahimahullah zaman hayat beliau berdialog dengan orang nak bahas dengan beliau. Tapi sebelum pergi dia solat dulu. Dia solat dulu, berdoa. Dia berdoa bukan berdoa untuk menang. Ya Allah, tunjukkanlah kebenaran. Kalau kebenaran daripada dia, maka tunjuklah.
Kalau kebenaran di sebelah lawan pun tunjuk okeylah. Subhanallah. Kita hari ini nampak tak? Nah, kita tahu dah kita salah. Ya, orang tu kita tahu sebenarnya benar, tapi kita nak benarkan kita juga. Inilah jadinya masyarakat sekarang. Nampak tak? Ya? Nak jaga, senang saya bagi nak jaga kerusi lah senang. Nah, nak jaga yang itulah. Sanggup ketepikan kitab Allah dan sunnah Rasul. Allahu Akbar. Ya? Senang saya kata, kalau dah orang tak percaya kepada kita, buat apa duduk atas kerusi lagi? Nah, sudahlah, bagilah pada orang lain peluang, pada orang lain pula. Mungkin Allah tunjukkan generasi orang lain pula yang lebih baik daripada kita, ya. Tu. Baik, ya. Jadi sebab tu Allah jelaskan, jika kamu beriman kepada Allah dan pada hari akhirat, maknanya orang yang tidak menghukum melalui kitab Allah dan sunnah dalam setiap pertikaian dan tidak rujuk, tak jadikan panduan kedua-duanya, maka dia tidak termasuk orang beriman kepada Allah dan hari kiamat. Sampai gitu sekali, ya. Nak cerita, ya. Pokoknya apa? Kitab Allah tu nombor satu. Sebab tu kita lihat ulama kita meletakkan hukum yang kita duk pegang sekarang ni. Yang pertama kitab Allah, mesti asal dari kitab Allah. Dan kalau tak ada maka sunnah Rasul. Nah, kalau tak ada sunnah Rasul, ijma' a'immah. Tu dah. Contoh sekarang ni banyak juga perkara yang tak ada zaman Nabi kan. Dia ijma' a'immah, sepakat ulama-ulama, ya. Dan kemudian bawa kias. Ini pun hanya ulama yang boleh, bukan kita. Okey. Baik. Jadi kemudian Allah ceritakan, nampak tak? Kalau manusia itu berpegang dengan Al-Quran, berpandukan Al-Quran dalam keputusan mereka dan juga bersunnah Rasul, apa jadi? Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Subhanallah. Alangkah indahnya Allah ajar kita. Dzalika khairun, hal itu lebih baik. Hal itu lebih baik daripada duk guna apa? Nak menang saja kan? Iaitu hukum kepada kitab Allah dan sunnah Rasul itu rujuk kepada keduanya dan putuskan segala perselisihan mengikut Al-Quran dan sunnah, itu adalah lebih baik. Lebih baik sebab apa? Akan mendapat keridhaan Allah dan Allah akan beri barakah dalam keputusan tadi. Tapi sekarang ni banyak manusia gunakan akal. Dia rasa akal dia sebagai pemutus segalanya. Allah, itu yang rosaknya. Yang pertama Allah kata itu lebih baik. Wa ahsanu ta'wila, dan sebaik-baik takwil. Sebaik-baik takwil, iaitu makna sebaik-baik akibat dan sebaik-baik rujukan. Ya. Itulah Al-Quran dan juga sunnah. Baik. Inilah yang dikatakan oleh Imam As-Sudi dan ulama-ulama lain. Ya. Sementara kata Imam Mujahid, ahsanu ta'wila maknanya sebaik-baik balasan. Tak apalah. Dia sebaik-baik rujukan, sebaik-baik balasan je lah. Sebabnya bila kita berpegang dengan Al-Quran, kita beramal Al-Quran, dapat pahala. Dapat pahala, ya. Dan bila kita mengikut sunnah baginda SAW, juga dapat pahala. Nampak, ya. Jadi setiap hal duniawi kita, ukhrawi itu telahlah. Bukan kita boleh buat sendiri kan. Duniawi kita pun hendaklah berlandaskan kepada kitab Allah dan juga sunnah baginda SAW. Maka insya-Allah, ya, kita akan selamat dunia dan dunia akhirat. Baik. Dan kemudian Allah Ta'ala celangkan pula, iaitu ada manusia yang berpaling daripada kitab Allah dan sunnah. Malahan mereka meletakkan hukum kepada selain daripada kitab Allah dan malahan mereka lebih percaya kepada orang bukan Islam. Seolah macam di negara kita ke, di orang Islam mana-mana pun sekarang, seolah ke situ pun ada juga. Jadi insya-Allah kita lihat satu ayat lagi, ya. Alam tara ilal ladina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila at-taghut يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. Inilah Allah Ta'ala ceritakan di antara orang yang sesat atau sesat tadi, ya.
Baik, jadi Allah berfirman, baik. Baik, alam tara, nah, tidakkah kamu perhatikan? Perhatikan apa? Ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu. Orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman. Zaman sekarang banyak dah mengaku beriman. Sebab dia kata, tengok IC saya ni, Islam. Itu je. Bukan pada hati. Bukan pada hati tadi. Baik, mereka ni mendakwa. Dakwa saja, mengaku ya. Mengaku beriman bima unzila ilaika. Kepada apa yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad, itu Al-Quran. Dia mengaku dia pegang Al-Quran. Wa ma unzila min qablik. Dan apa yang diturunkan sebelum kamu, mana kita yang terdahulu. Dan ayat ini lebih kepada puak-puak Yahudi ya. Tapi termasuk umumlah. Baik, sampai Allah sebut apa? Yuridu an yatahakamu ila taghut. Mereka hendak memutuskan hukuman kepada taghut. Taghut maknanya bukan Islam tu. Wa qad umiru an yakfuru bihi, padahal mereka telah diperintahkan mengingkari taghut itu. Taghut ni yang bukan Islam dah. Dan semua itu sebab apa? Wa yuridu syaitanu an yudhillahum dhalalan ba'ida, dan syaitan bermaksud menyesatkan mereka dengan penyesatan yang sejauh-jauhnya. Ingatlah, nampak tak? Dalam masalah hukum-hukum ni, banyak syaitan ni dia masuk, dia nak sesatkan manusia. Baik. Jadi dalam ayat ini kalau kita lihat, pengisiannya adalah Allah Ta'ala mengingkari terhadap mereka yang mengaku beriman kepada Allah, dan juga kitab yang diturunkan kepada Rasulnya serta Nabi-Nabi yang terdahulu. Tetapi dalam memutuskan berbagai masalah, mereka tidak berhukum kepada kitab Allah dan sunnah Rasul. Mereka jauh daripada situ. Baik. Ada sebab nuzul. Sebab nuzul. Baik. Sebab turun ayat ini, baik, ada seorang laki-laki Ansar. Di kalangan sahabat seorang laki Ansar, dia telah berbalah dengan seorang Yahudi. Dengan seorang laki Yahudi. Itu berkedak, ya. Baik, orang Yahudi itu berkata, orang Yahudi berkata kepada dia, baik, antara aku dan engkau ada Muhammad. Tu, yang orang Yahudi itu bagi pendapat dah. Ya, selesaikan kita ada Muhammad. Okey dah. Sedangkan orang Ansar tu lain pula. Katanya, baik, antara aku dan engkau ada Ka'ab bin Ashraf. Ka'ab bin Ashraf lah. Dia lebih pada pok Yahudi jadi. Tu. Hak Yahudi nakkan supaya Nabi Muhammad putuskan. Hak yang sahabat Ansar ni nak supaya dia salah seorang pemimpin Yahudi yang putuskan. Allah Akbar. Itu antaranya. Baik, ada juga yang berpendapat hak yang lain pula. Sebab turun ayat ini adalah baik keinginan sekumpulan munafikin. Orang munafik. Mereka menzahirkan menzahirkan keislaman. Keislaman tetapi bila nak tanya hal sesuatu, mereka akan mencari kepada yang bukan Islam, hakim-hakim dan sebagainya. Tu dah, ya. Itu di antara lagi. Baik. Tapi kata Ibn Katsir, ayat ini mencakupi umum lagi, tak kiralah zaman dulu ke zaman sekarang pun dah. Baik, iaitu maknanya celaan terhadap orang yang menyimpang daripada kitab Allah dan as-sunnah dalam meletakkan hukum. Sedangkan meletakkan hukum selain pada kedua-duanya itu merupakan kebatilan. Walaupun kadang-kadang kita dah buat betul lah, tapi banyak pada kebatilan. Baik, itu yang Allah masukkan dengan taghut. Taghut ni maksud dia yang tidak beriman kepada Allah. Baik, pada yang lain tu taghut makna berhala. Tapi berhala tak boleh buat hukuman, sebab berhala bukan boleh bercakap. Mana orang yang bukan Islam dijadikan sebagai hakim. Tu. Jadi Allah sebutkan taghut tadi. Yuriduna ayatahakamu ila taghut. Mereka hendak berhukum kepada taghut. Tadi ya. Baik. Dan semua itu maka kalau kita lihat Allah Taala menjelaskan tadi ya. Yuridun ayatahakamu ila taghut ya. Itu kena mereka bukan kepada pemerintah Islam, bukan kepada hakim Islam. Wa qad umiru an yakfuru bihi.
Ya, padahal mereka telah diperintahkan supaya menolak semua itu. Ya, tak boleh, kita cari kepada hak hakim hak Islam juga. Allahu Akbar. Cuba kita lihat sekarang. Masalah-masalah kan ni, nampak tak? Sebab hakim kita kata sekarang dah bukan semua Islam. Tu. Apatah lagi teruk lagi lu. Ketua hakim bukan Islam. Maknanya kitabullah dan sunnah Rasul tolak tepi dah. Nampak tak? Ya? Itulah pemimpin yang sebenarnya dah menjadi jahat dah. Sebab akan merosakkan umat Islam. Tu. Baik, sebab itulah Allah Taala menjelaskan tentang mereka ini, sebenarnya mereka ini dikuasai oleh syaitan. Sebab tu Allah sebut dah, wa yuridu syaitanu ayyudhillahum dhalalan ba'ida. Syaitan nak menyesatkan mereka dengan sejauh-jauhnya. Malahan Allah sebut, daripada ilah Allah sebut, yasudduna anka sududa. Mereka menghalang manusia dengan sekuatnya dari mendekati kamu. Tu dia. Jadi, mereka tak nak supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam tu dijadikan sebagai hakim itu. Tu. Makna berpaling daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keputusan yang dibuat oleh Nabi tadi. Baik, jadi tentang orang musyrik ini, sebab tu dalam surah Luqman. Dalam surah Luqman Allah Taala menceritakan sifat mereka. Wa idza qila lahum muttabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Tu. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutlah apa yang diturunkan Allah. Tengok tu, sekarang ni kalau kita nasihat orang, kata ikutlah apa yang diturunkan Allah, mereka menjawab tidak. Tapi kami hanya mengikut apa yang kami dapati nenek moyang kami lakukan. Tu ya. Itu termasuklah atau mengikut Taurat tadi. Baik, jadi dalam hal ni mereka ni berbeza dengan orang yang beriman. Berbeza dengan orang yang beriman. Kenapa? Cuba kita lihat. Orang beriman dia lain. Orang beriman lain. Dalam surah An-Nur. Ada dalam surah An-Nur, maka Allah Ta'ala berfirman. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Tengok orang beriman, Allah sebut apa? Sesungguhnya jawapan orang yang beriman bila mereka dipanggil untuk berhukum kepada Allah Ta'ala dan Rasul, dan Rasul mengadili di antara mereka, jawapan mereka, kami dengar dan kami patuh. Orang beriman tak? Kami dengar dan kami patuh. Sebab tu Allah sebut, dan mereka itulah orang yang beruntung. Nampak? Orang Islam dia orang yang beruntung. Allahu Akbar. Ya? Jadi di sini, nampak tak? Yang maksud sini, syaitan ini menghiasi manusia ni, hingga manusia ni mencari yang bukan Islam, mencari selain pada kitab Allah dan sunnah Rasul. Betul? Cuba kita nak. Tak puas hati, mahkamah syariah, tak puas hati tak? Kemudian naik pula ke mahkamah sivil. Mahkamah sivil bukan undang-undang Islam. Nampak tak? Itu siapa yang buat itu? Kita kata kalau orang bukan Islam tu, betul lah mereka ni tak ada agama. Ini orang Islam juga. Ya, ada segelintir orang Islam juga yang macam tu. Tak puas hati apa yang diputuskan oleh mahkamah syariah. Naik mahkamah sivil pula. Fahamlah, mahkamah sivil ni anak orang putih, anak Inggeris. Kita telah dijajah sampai otak kita sampai sekarang pun tak boleh. Kita je didakwa kita ni acuan sendiri. Saya kata tidak. Kenapa tidaklah? Kita masih lagi dibuat telunjuk. Telunjuk penjajah. Walaupun mereka tak jajah negara kita, tapi mereka menjajah akal fikiran kita. Tinggal dia, kesan kita apa? Walaupun mereka 1957 dah. Walaupun kita nampak kita maju ni seolah macam kita buat acuan kita. Tapi tak lagi daripada kongkongan orang bukan Islam. Allahu Akbar. Itulah bila mana kita sendiri tak kembali kepada ajaran hak sebenar, iaitu pada kitab Allah dan sunnah Rasul. Allahu Akbar. Kita lihatlah zaman-zaman kemajuan Islam dulu. Zaman kemajuan empire Islam yang besar-besar dulu yang hebat. Sebab apa? Kitab Allah yang pertama, sunnah Rasul yang sebagai penjelasnya. Subhanallah. Sebab tu mereka maju, Allah Ta'ala bagi keberkatan dalam
kepimpinan kerajaan mereka. Oh, ya. Sekarang cuba kita lihat. Ya, berkucar kacir antara kita cukup banyak. Oh, bukan kata negara kita je dah. Negara lain pun sama je lah. Dah. Baik, insyaAllah. Jadi kita sekadar itu dahulu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pencerahan kepada kita. Hari ini kita tengok dah. Daripada dua ayat ni cukup pernah lah. Ya. Pertama sekali, kena taat kepada Allah, iaitu dengan kitab Allah. Yang kedua, kembali kepada sunnah Rasul. Jangan tolak sekali-kali ya. Kena belajar sunnah Rasul. Dan yang ketiga, ada pemimpin, taat kepada pemimpin selagi mana tidak ya, lakukan maksiat kepada Allah Ta'ala. Jadi itulah mudah-mudahan kita dirahmati Allah Ta'ala, dapat jadikan panduan pengajaran untuk amalkan dan dapat tawarkan kepada sahabat-sahabat yang tiada sini. Walahuna aqulu qawli hadza astaghfirullah wa lakum wa billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah sekiranya tuan-tuan ada sebarang pertanyaan. Ada tanya apa? Tak ada? Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أرحم الراحمين يا مساكين اللهم لا يزكى الخير ما سرق عبادك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل القرآن شفيعا لنا في الدنيا والآخرة واجعله لنا شفيعا في القبر وفي المحشر وفي الميزان وفي الصراط وادخلنا الجنة كالفاسقين برحمتك الرحمين ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لكن الخاسرين اللهم اغفر لما تحب وترضى اللهم انصرنا ولا تنصر علينا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر بالساعة يخص إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والله أعلم بالصواب.